Dia boleh berhujah depan Allah. Dia kata, ya Allah, dulu waktu hidup kat dunia, kawan saya ni sebelah rumah ni, dia AJK masjid, ya Allah. Ya Allah, dia rajin pergi masjid petang-petang. Dia suami isteri naik motor pergi sama-sama masjid. Dia lalu depan rumah saya. Ya Allah, kami hari ni suami isteri kena masuk neraka, ya Allah. Dia ni langsung tak pernah ajak. Kotlah sekali nak beritahu kat saya, kata ada kuliah, ada ceramah, ada nasihat, apa, dia sepatah pun tak guna. Ya Allah. Kalau hari ni kami nak beranak, kami suami isteri kena masuk neraka, ya Allah, mereka ni dulu bagi azab dulu, pasal tak pernah ada nasihat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hormati Tuan Nadir Masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik. Insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ini. Insya-Allah kita berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan pertama dalam kalender Islam. Kita ada kalender kita sendiri. Sayang kita sendiri pun tak kenal kalender kita. Kita sendiri pun tak biasa untuk beramal dengan kalender kita sendiri. Sayang sungguh tuan, padahal kita ni kalender kita ni sangat istimewa sayang. Sangat istimewa. Segala urusan-urusan ibadat kita terkait dengan kalender kita sendiri. Tapi kita sendiri pun tak perasan. Hari putih, macam awal-awal tahun ni, bulan-bulan Muharram ni, awal-awal ni boleh perasan lagi. Hari ni hari ke-10, tahulah sebab pekat-pekat puasa tadi ni. Mai time hujung-hujung, mai time bulan-bulan yang lain, tak ingat lah. Tak boleh nak cam. Pasal kita tak beramal dengan kalender kita sendiri. Sayang betul. Dan subhanallah, dan pula tu kita ada bangga-bangga pula dengan kalender orang lain. Kan? Bangga-bangga pula. Mai masuk satu hari bulan, pekat pergi berimpun ramai-ramai. 3, 2, 1, bong Happy New Year semua. Kan? Namanya Al-Masih. Kalender Masihi. Sebab orang-orang Nasrani, dia membangunkan kalender tersebut, mengambil kira kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tahun ni tahun 2022, jadi usia Nabi Isa alaihi salam ni dah mencecah 2022 tahun. Tapi lah pekat duk berimpun, dia tahu pasal apa dia pergi sambut, yang kita pergi duk tumpang sambut sekali dengan dia.
Mai pula tuan-tuan sekalian, salih alaihi wasallam. Nah, kami duduk sembang dengan ustaz kami dekat belah utara tu. Kita cuk tiup ni tiup semua. Bila pergi sambut tahun baru tu, mula-mula sekali dia bunyi loceng. Bong bong bong. Agama apa yang panggil penganut dia nak pergi sembahyang dengan bunyi loceng? Agama Nasrani. Saya pula tembak api pula. Oh, menaik api. Agama apa yang menyambut salih alaihi Muhammad? Apa yang menjadikan Tuhan sembahan dia tu api? Majusi. Saya tiup trompet pula. Berkat tiup trompet. Agama apa yang panggil orang nak pergi sembahyang dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan tiup trompet? Agama Yahudi. Semua boleh kat orang. Ikut aja kita ni kan. Saja sebab dia lah. Kita akan mahu ikut lepas jengkal, kumis jengkal. Sehasta demi hasta, jengkal demi jengkal. Sekali masuk lubang bewok pun kamu nanti ikut dia. Ikut sembrono dia panggil. Tuan-tuan, sahabat tanya, adakah itu Yahudi dan Nasrani? Nabi kata apa, bahkan siapa lagi? Mengikut je kita ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, Allah SWT. Jadi zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mengambil peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah sebagai detik permulaan perkiraan kalender Islam. Yang pada sebelum tu tak ada lagi. Yang ada nombor hari, ada nama bulan, tapi nombor tahun tu tak ada. Yang kalau nak kira tahun tu tahun apa, dia kira apa peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu lah. Macam kita tahu kisah Nabi lahir pada tahun gajah sebab tahun peristiwa tentera bergajah macam tu. Tahun kedua, tahun puasa, tahun jihad. Dinamakan tahun tu sesuai dengan peristiwa besar yang berlaku. Tapi bila zaman Sayyidina Umar, Islam ni berkembang sampai ke Rom, sampai ke Parsi semua, sampai ke tahap 1/3 dunia di bawah pemerintahan Islam. Jadi masalah komunikasi ni berlaku. Susah nak hantar surat menyurat, ambil masa tempoh yang begitu lama. Endapnya tak tahu tarikh ni tarikh bila. 1 Safar tahun berapa, tak tahu. Jadi sebab tu Sayyidina Umar panggil para sahabat berhimpun dan bermesyuarat nak cari satu kalender. Nak cari satu detik permulaan kepada kalender Islam. Endapnya sahabat cadang untuk ambil kisah peristiwa hijrah ni sebagai kalender Islam. Tapi tuan-tuan ingat, sebab apa? Sebab kesan daripada hijrah ni sangat besar. Sangat besar. Daripada hijrah ni lah yang menyebabkan Islam berkembang sampai kita kat sini. Waktu para sahabat duduk dekat Mekah, Nabi SAW duduk dekat Mekah, bukan cerita nak pergi dakwah ajak orang masuk Islam. Nak beribadat sendiri pun duduk dalam tekanan. Saya kena tangkap, saya kena seksa, saya kena macam-macam. Macam mana dakwah? Tapi bila hijrah saja sampai ke Madinah, Islam berkembang. Semua orang main peranan untuk menyebarkan Islam. Tapi nak sampai ke tahap tu, nak sampai ke tahap berlakunya hijrah, ada benda yang berlaku beberapa tahun sebelum daripada itu. Saya nak start daripada situ. Saya nak start perbincangan kita pada malam ni pada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Tuan-tuan, ada hikmah yang berlaku kepada Nabi SAW apabila Nabi dan para sahabat kena tekan, kena seksa para sahabat Nabi SAW. Halangan-halangan yang berlaku pada dakwah Nabi SAW kepada orang-orang yang duduk di kota Mekah. Nabi nak dakwah susah, jadi susah. Endapnya apa Nabi buat? Nabi mula berdakwah kepada orang yang mai daripada luar kota Mekah. Bermula pada tahun ke-11 kenabian, Nabi mula approach orang-orang yang mai untuk melaksanakan ibadat haji. Kita kena ingat, ibadat haji dah berlangsung semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Sambung zaman Nabi Ismail AS. Berterusan sampai kepada zaman kita Nabi Muhammad SAW. Ibadat haji ni dah ada dah. Cuma berlaku tuan-tuan, mereka buat apa? Mereka ubah suai urusan haji itu pada ketika zaman jahiliyah.
Jadi ada orang yang mai daripada luar kota Mekah mai untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi SAW mula approach mereka. Satu malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW dengar ada beberapa orang muda, orang lelaki-lelaki sedang bercakap-cakap dekat bawah ataupun dekat dengan Bukit Aqabah di Mina. Lalu Nabi SAW pun pergi dekat mereka. Ada 6 orang daripada Bani Khadraj, daripada Yathrib. As'ad bin Durarah radhiyallahu anhu, Aun bin Harith radhiyallahu anhu, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. 6 orang daripada suku Khadraj. Bila Nabi SAW pergi dekat mereka, Nabi SAW tanya dekat mereka, kamu ni daripada mana? Kami daripada Yathrib. Okey. Tuan-tuan ingat, waktu ni tak ada lagi plan Nabi SAW nak pergi Yathrib. Tak ada lagi. Tak ada lagi perancangan. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dah pergi hijrah ke Habasyah. Tu ada Nabi SAW pernah ajak mereka. Suruh mereka, kalau kamu nak hijrah, pergi ke Habasyah. Dekat sana tu ada seorang raja yang adil. Raja Nasrani, tapi pegang semua dengan agama dia dekat sana. Yang ni tak ada plan lagi, tak tahu lagi. Bila main naik kelompok daripada Yathrib ni, Nabi SAW tanya, kamu ni kumpulan apa, orang apa? Kami ni sekumpulan orang Khadraj, dia kata. Lalu Nabi SAW kata, adakah kamu ni bersekutu dengan orang Yahudi? Dia kata, ya, kami bersekutu dengan orang Yahudi. Tentu ni ingat, dekat Yathrib tu, ramai orang Yahudi. Di situ ada penduduk asal daripada orang Arab, daripada suku Aus dan suku Khadraj. Berperang beratus tahun. Mereka ni asal dua beradik. Aus dengan Khadraj ni asal dua beradik. Tapi bila makin lama orang tukar berperang. Bukan cerita main tepuk-tepuk baunya. Pojok-pojok kertas tak mak kain hijau. Bijak-bijak tu. Bukan begitu. Ni jenis lawan pedang tu kan. Main bunuh-bunuh. Perang ada satu peperangan yang sangat besar yang berlaku kepada mereka sampai mereka ingat. Selepas mereka Islam pun ingat lagi peristiwa perang ni. Perang Mu'ad. Orang suku-sukunya. Dan orang-orang Yahudi yang mai duduk di Yathrib, mereka ni mai daripada merata tempat. Pasal apa orang Yahudi mai duduk dekat Yathrib? Pasal mereka tahu yang Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib. Allah cerita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Macam kita kenal anak kita. Anak kita panggil macam mana, tek lalat dia kat mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu tinggi ke rendah ke, kulit putih ke apa, kulit hitam. Kita kenal anak kita macam tu. Orang-orang Yahudi dulu kenal Nabi SAW. Dan mereka tahu Nabi SAW akan muncul dekat apa? Dekat perkampungan ni ada pokok kurma apa, pasir dia macam mana. Allah cerita detail kepada ulama-ulama mereka sampai mereka berjaya untuk sampai ke tempat spesifik yang mereka sampai dari itu. Tak boleh bayar, bukan dekat-dekat. Lalu ni boleh dekat Google tengok waktu mana nak boleh Google, dia boleh cari sampai dapat tempat tu semua yang situ. Tapi perangai orang Yahudi ni akan ada sampai hari kiamat. Dia buat apa? Dia suka pecah belah orang. Sebab itulah cara dia untuk berkuasa. Ada Bani Qaniqah, ada Bani Nazir, ada Bani Quraidah, dan beberapa daripada bani-bani yang lain daripada orang Yahudi ni. Mereka suka pergi dekat Aus, pergi dekat Khadraj, mereka duduk pelaga-pelaga. Dia pergi dekat Aus, dia kata apa Aus kena duduk dengan kami. Pasal nanti ada Nabi akhir zaman yang akan mai duduk dengan kami. Waktu tu hampa juga akan dapat kemuliaan sebab kamu hampa duduk dengan kami. Dia pergi dekat Aus dan Khadraj pula, dia pun kata benda yang sama. Akhirnya Aus dan Khadraj itu bergaduh tak habis-habis. Mereka ni dah suka mengambil kesempatan di atas perpecahan itu sekali. Yahudi ni akan buat kerja ni sampai hari kiamat. Lalu tuan-tuan, dah masuk dalam kepala orang-orang Aus dan Khadraj ni, Nabi akhir zaman akan muncul, Nabi akhir zaman akan muncul. Siapa yang dapat duduk dengan Nabi akhir zaman, dia dapat kemuliaan. Dia dengar pun Nabi daripada dulu. Dicerita oleh orang-orang Yahudi. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW pun kata dekat mereka, boleh tak saya nak duduk dengan kamu, nak semang-semang saat. Dia kata silakan duduk dengan kami. Lalu dia pun duduk. Nabi SAW pun cerita tentang Islam. Dan Nabi keluar perkataan apa? Akulah Nabi akhir zaman. Bila sebut je Nabi akhir zaman, dia pun teringat, dia bukan orang lain. Inilah yang diceritakan oleh orang Yahudi dulu. Lalu ada seorang daripada mereka kata apa? Hai kaumku, tahukah kamu demi Allah, inilah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kamu. Kita jangan biar orang Yahudi masuk ikut dia dulu.
bahkan kita dulu yang menyertai dia. Subhanallah. Segeralah menyambut dakwahnya dan marilah kita sama-sama memeluk Islam. Inilah orang 6 orang yang pertama yang mula-mula ikut Nabi SAW daripada Yathrib. Yang beberapa tahun lepas daripada tu akan berlakunya peristiwa hijrah. Tuan-tuan, malam ni ilmu kita cerita sejarah sikit. Ada nama-nama yang nak kita sebut, ada tarikh dia. Tuan-tuan hafal elok hujung bulan ni masuk periksa. Dia fokus gitu, fokus. Ingat nama, ingat tarikh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, mereka harap apa? Mereka yang main 6 orang ni tuan-tuan, mereka ni orang baik-baik. Orang baik-baik, orang cerdik-cerdik. Bahkan waktu tu berlaku satu perang saudara dekat Yathrib. Dan mereka main ni tuan-tuan dengan tujuan mereka nak mengelak daripada perang tersebut. Mereka tak suka. Dan mereka harap dengan mereka masuk Islam dan Nabi SAW mereka berpegang dengan dakwah ataupun agama Nabi SAW ni akan menyatukan kaum-kaum mereka yang berkelahi tak habis tahun berapa tahun. Mereka harap macam tu. Sebab tu dia kata faham sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata Allah SWT mudah-mudahan sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum yang sangat kuat permusuhan seperti mana mereka. Mudah-mudahan mereka akan disatukan dengan Allah. Mudah-mudahan mereka akan disatukan oleh Allah denganmu. Kerana itu, maka kami akan datang kepada kamu dan mengajak mereka untuk menerima ajaran kamu. Kami harap dengan kami masuk Islam ni, ikut kamu wahai Rasulullah SAW, dia akan menyatukan kaum kami yang bergaduh sekian lama. Itu dia antara tujuannya. Lalu mereka pun balik ke Madinah. Bila mereka balik ke Madinah, tidak ada satu rumah pun daripada rumah Ansar melainkan mereka pergi dan mereka cerita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan tengok 6 orang ni. Sempat tak pergi duduk Allah SWT mengaji, belajar dengan Nabi SAW? Tak. Tak sempat pun. Saat dia jumpa Nabi SAW, mengucap 2 kalimah syahadah, cerita sikit tentang Islam semua, pergi balik kampung cerita dah tentang Islam. Setiap rumah dia pergi. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Rupa-rupanya itu pengenalan awal bahawa Nabi SAW telah muncul. So orang-orang dia itu dah aware dah. Oh Nabi dah muncul. Orang dah start cakap dah. Ni nama orang ni daripada jumpa ni. Faham tuan? Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada tahun yang sama juga, bulan Syawal tahun ke-11 berlaku perkahwinan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di antara Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tahu tu? Bis. Kemudian tuan-tuan, bawalah pada tahun berikutnya, tahun ke-11, tahun ke-12 kenabian. Bila sampai tahun ke-12 kenabian ni tuan-tuan, 6 orang tadi bawa lagi 7 orang tambahan. 6 orang tadi bawa 7 orang tambahan untuk pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Aqabah. Cuma ada seorang yang tak boleh main. Jadi sepatutnya tadi ada berapa orang? 13 orang. Jadi tinggal 12 orang saja yang pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi SAW, tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad, ada 5 orang pada tahun lepas, campur dengan 7 orang, jadi 11 orang. Mu'adh bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Haytham bin Attihan, dan Uwain bin Sa'idah bin Amr bin Auf. Tuan-tuan, yang ajibnya, yang menariknya pada 12 orang ni tuan-tuan, rupa-rupanya daripada 12 orang ni dah ada 2 orang daripada suku Aus yang berkelahi beratus tahun tu, mai je Islam, boleh duduk sekali, berjalan sekali dan berjumpa dengan Nabi SAW. 7 Allahumma salli ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 5 daripada Khadraj dan 2 orang daripada Aus. Dia daripada 7 orang tadi. Yang lain semua tadi, yang 5 orang yang sebelum tu, semua daripada Allahumma salli ala Sayyidina suku Khadraj. Mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Aqabah.
Dan itulah pertama kali berlaku satu perjanjian, namanya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama. Dekat mana? Sempena dengan bukit tempat Nabi SAW berjumpa dengan mereka. Nama tempat tu Bukit Aqabah. Jadi nama tu nama Bai'ah Aqabah. Mereka buat perjanjian apa tuan-tuan? Nombor satu, tidak syirik pada Allah dengan segala sesuatu. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Yang keempat, yang kelima, tidak membawa cerita-cerita fitnah. Yang keenam, tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam kebajikan. Ini 6 poin penting yang dibuat janji setia di antara Nabi SAW dengan 12 orang yang mai berjumpa dengan Nabi SAW dalam peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama. Ingat, kita ulang balik. Tahun ke-11 berlaku pertemuan Nabi SAW dengan 6 orang. Tidak ada perjanjian lagi. Tahun ke-12 mai 12 orang daripada Yathrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keseluruhan mereka daripada Khadraj kecuali 2 orang. Jadi maksudnya 10 Khadraj dan 2 orang Aus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila? Tahun ke-12. Dan pada tahun ke-12 ini berlaku Bai'ah Aqabah yang pertama. Tuan-tuan, bila mereka nak balik, mereka minta seorang untuk wakil pi dakwah kepada orang-orang di Yathrib. Rasulullah, boleh tak bagi kat kami seorang, hantar kami seorang ke 2 orang kan? Tolong ajak orang Islam kat sana tentang syariat-syariat Islam. Dan tolong sebarkan Islam kepada orang-orang yang masih duduk dalam syirik. Dalam ramai-ramai orang yang duduk, tuan-tuan, kalau kita lah buat keputusan tu, sudah pasti kita akan ambil orang yang paling hebat, paling istimewa dan paling senior. Bukan calang-calang. Ni di antara tempat yang sangat responsif dengan dakwah Nabi SAW. Nabi pergi dakwah merata. Nabi pergi Taif, kenapa? Kena lepak batu, kena apa sebagainya. Tuan-tuan, sedih Nabi SAW. Tapi yang ni Nabi tak pergi pun. Mereka ni main. Nabi SAW dakwah mereka balik kat sana. Mereka dakwah kat sana. Buat main lagi. Sangat responsif. Patut kita ni hantar siapa? Hantar yang paling terror sekali lah. Hantar yang paling hebat sekali. Tuan-tuan tahu Nabi SAW hantar 2 orang pergi. Nak ajak dekat kita. Tak ada alasan kita ni untuk tak berdakwah ajak orang pada agama. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Ni, tuan-tuan ni elok ni, tuan-tuan. Duduk sila elok makan tadi sampai 2 pinggan, tuan-tuan pendengar. Sekalian sahabat. Dia makan punya banyak, tuan-tuan. Tanya pasal apa? Makan banyak sangat. Puasa ni Ustaz. Orang lebu puasa aja makan sangat banyak. Pasal apa? Pasal tadi makan ni siap-siap untuk breakfast, untuk lunch, untuk ni sekali dengan dinner. Sekali dia boleh fikir lagi, dia balik lagi nak singgah lagi dia macam mana. Tuan-tuan, punya hebat makan tubuh segak, tubuh sedap. Tuan-tuan, ni jiran sebelah rumah tak kenal agama lagi, tuan-tuan. Jiran sebelah rumah kita aurat tak tutup lagi, kita tak heran pun. Tuan-tuan pergi kerja kat office kita tu, tuan-tuan, kawan kita tu tak kenal Islam sepatah pun. Dia orang kafir. Tak pernah sekali pun cerita Islam kat dia. Kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak 2 orang yang Nabi SAW hantar pergi untuk berdakwah kepada sahabat-sahabat di Yathrib ni? Siapa? Yang pertama nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa Mus'ab bin Umair ni? Anak muda. Muda terang-tang tak tahu ini. Budak-muda. Masuk Islam. Waktu dia masuk Islam itu, tuan, mak dia tangkap dia. Kurung dia. Dia waktu dia duduk curi-curi pergi dengar Nabi SAW duduk dakwah dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Tetapi Bukit Safa, Bukit Marwah tu, belakang Bukit Marwah tu, tepi belakang Marwah tu ada satu rumah. Kat situ tu rumah sahabat Nabi SAW ni, Arqam bin Abi Arqam. Orang muda juga. Nabi jadikan tu pot dakwah. Si Mus'ab bin Umair pergi curi-curi dengar. Dia terjumpa dengan Ammar bin Yasir. Han nak pergi mana ni? Dia nak pergi dengar Muhammad. Han nak pergi, jom kita pergi sama-sama. Dia pun dua-dua masuk Islam. Bila dengar kat mak ayah dia, mak dia tangkap kurung dia. Terlepas tu tuan-tuan, tahu pergi mana? Lari pergi dekat Habasyah.
Ikut grup awal yang berhijrah ke Habasyah. Anak muda, orang super kaya. Sangat kaya. Anak duduk dalam lingkungan kemewahan. Apa benda yang tak ada dekat dia, semua ada. Orang tak pakai lagi pakaian tu, dia dah pakai dah. Orang sangat kaya duduk dalam lingkungan kemewahan. Tinggal semua tak ada apa. Berjalan kaki daripada Mekah pergi Jeddah. Daripada Jeddah naik sampan sampai ke Pulau Dahlak dekat Eritrea lah ni. 12 Afrika lah tu. Daripada Eritrea tu berjalan kaki lebih 1000 km. Naik bukit, turun bukit. Tuan-tuan yang biasa sampai ke Utopia tahu dia punya permukaan bumi dia macam mana. 90% gunungan lah. Tuan-tuan, berjalan kaki, tuan-tuan, sampai ke tempat Allah Sempat istana Raja Najasyi tu. Saya pernah sampai dekat sana, tuan-tuan. Jatuh yang mata kita. Kalau orang biasa susah buat macam tu normal, tuan-tuan. Tapi orang kaya tinggal semua. Ni kulit ni lembut ni. Pakai lotion pelembab semua, tuan-tuan. Tiba-tiba apa pun tak ada. Mujahadahnya lebih hebat daripada orang yang tak ada. Tuan-tuan, bila dia balik-balik, tuan-tuan sekalian, subhanallah, elok balik duduk saat dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai Mus'ab, pergi kamu, pergi dakwah kepada orang-orang dia tadi. Tahu dia kata apa? Baik, sami'na wa apa. Kalau kita agak apa? Ngaji tak habis Ustaz. Ilmu pun tak ada, tapi cerita orang apa. Saya ni tak tahulah. Bukan sempat duk mengaji lagi. Baru balik ya Ustaz. Betul lah tu. Tak ada, tuan-tuan. Dan orang yang kedua lagi malu kita. Tahu siapa? Nama Abdullah bin Umi Makhtum. Siapa Abdullah bin Makhtum ni, tuan-tuan? Dia salah seorang muazzin Nabi SAW nanti di kota Yathrib, di kota Madinah. Dia pairing dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dia ni, tuan-tuan, buta. Nabi hantar di sana. Orang buta. Ini special ayat turun tentang ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Tu surah Abasa tu turun pasal dia lah. Dia nak tanya Nabi SAW. Nabi tu sibuk dakwah kepada orang pembesar musyrikin. Allah tegur Nabi SAW. Dia punya seronoklah ayat tu pasal dia. Ulang macam tu lah. Tuan-tuan, pilah dua orang ni pergi duduk. Tuan-tuan, Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kisah yang nak cerita ni, apa yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair anak muda ni, tuan-tuan, sangat inspiring. Sangat inspiring ni pada memujakan, bukan memujakan dia memberi apa? Inspirasi. Itu translation apa? Kerana inspiring, inspirasi, sangat memberi inspirasi pada dakwah kita. Malu kita, tuan, malu. Ni Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia pergi duduk di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah, dia ni salah seorang yang pergi pada pertemuan dengan Nabi SAW pada tahun ke-11 dan pada tahun ke-12. Dan dia juga orang muda. Dalam riwayat cerita ni, umur dia bawah 30 tahun. Dia muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, depa ni tuan-tuan, bila sampai kat sana, rumah As'ad bin Zurarah ni jadi puat lah. Jadi markas dakwah. Daripada situ dia bergerak ni. Yang As'ad bin Zurarah ni, dia ni bukan calang-calang orang. Dia ni daripada orang kenamaan juga dekat situ. Keluarga dia, keluarga pemimpin-pemimpin ni. Lalu tuan-tuan, As'ad ni rumah kawan ni, dia ni cikgu. Ni bilang ni, dia ni saya sebab ni kerja dengan kerajaan. Dia tolong guide. Satu hari, dia cerita. Mus'ab bin Umair duduk dekat satu kebun, nama kebun Bani Zafar. Bila masuk kepada kebun Bani Zafar ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kampung ni nak kampung Bani Abdul Ashal.
Lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia pun duduklah dekat situ, ada satu telaga tu nama telaga Marak. Kemudian berapa orang daripada orang Islam duduk melimpun dekat depa tu, Nabi yang Sayyidina Mus'ab duduk ceritalah tentang Islam sikit. Duduk muzakarah macam tu. Tiba-tiba jauh di sudut kampung sana ada satu perhimpunan. Perhimpunan seluruh daripada Bani itu tuan-tuan, perkampungan tersebut duduk berhimpun dekat situ. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada dua orang pemimpin mereka yang sangat terhormat. Seorang nama Allahumma salli ala Muhammad Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Seorang lagi nama Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Mereka ni pemimpin dekat situ. Sa'ad bin Mu'adh kata dekat Usaid bin Hudayr, dia kata, aku nak minta tolong hang Sa'ad, boleh tak? Ni tukang bahasa Pi Utara. Mudah bagi kita faham. Kalau tuan-tuan faham, kalau tuan tak faham, tuan-tuan buat faham Pi lah. Bahasa Utara ni bukan payah nak faham tuan-tuan. Huruf R tu tukar dengan huruf Q dia. Kalau ular jadi ular, betul lah. Air jadi ayak. Tapi tuan-tuan jangan duk paksa sebut. Buruk bunyi. Buruk bunyi. Allah Rabbi. Tuan-tuan Allah salli ala Muhammad. Lalu dia kata apa? Boleh nak minta tolong hang Sa'ad, boleh tak? Apa dia? Hang tolong pisat dekat dua orang. Dua orang tu, ujung tu. Nampak daripada dua orang tu. Hang pisat kat mereka tu, wahai Usaid, hang tolong pi nasihatkan. Pasal dia pemain duk bodoh-bodohkan orang-orang lemah di kalangan kita. Hang ni, hang tahu tak ni? Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Hang pi dekat depa, hang larang depa jangan duk masuk mai kat kampung kita. As'ad bin Durarah tu yang duduk dengan budak yang mai daripada Mekah. Dia tu sepupu belah mak. Kalau tak pasal dia tu sepupu aku sendiri yang pergi settle dengan dia. Lebih kurang macam itulah cerita dia masuk waktu asar, waktu isyak kan. Betul masuk kita berhenti siap waktu isyak, kita sambung cerita lepas tadi. Ya nak? Silakan muazzin.
salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Baik, sambung kisah kita. Jadi subhanallah, dia kata kalaulah tak kerana dia tu sepupu belah mak aku ni, saya aku dulu yang pergi settle dengan dia. Ada. Maka subhanallah, Usaid pun tak tunggu lama apa dia buat tuan-tuan. Usaid pun ambil tombak dia, berjalan straight marah pipi kat depan tu. Bila Sa'ad Allah As'ad bin Zurarah ni dia nampak Usaid bin Hudayr duduk main, dia beritahu dekat Mus'ab. Boleh ingat nama-nama tu nak? As'ad, Sa'ad, Usaid, Mus'ab. Ini 4 orang pelakon dalam situ. Dalam situ ada 4 orang ni. Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, ni geng baik. Kan? Yang sana Usaid bin Hudayr dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Daripada radhiyallahu orang. Jadi Usaid Hudayr ni berjalan main. Sampai dia kata, ni orang ni adalah ketua kaumnya. Kalau dia main kat kamu, hang tolong tanamkan dekat dalam dia ni kebenaran agama dalam diri dia. Mus'ab kata, kalau dia sudi duduk, maka aku akan cakap dengan dia. Dia main tuan-tuan. Dalam riwayat dicerita Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia buat? Dia main tuan-tuan, dia berdiri dekat depan depa. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam sampai dia main dia pacak dia punya nak panah tombak dia tu. Dia kata pasal apa kamu main tempat kami? Buat apa kamu main sini? Duk bodoh-bodohkan orang-orang lemah daripada kalangan kami. Hampa keluar daripada sini. Kalau rasa sayang kat nyawa tu, keluar dari sini, kata Usaid bin Hudayr. Tuan-tuan agak apa yang dilakukan oleh Mus'ab itu? Kalau saya lah waktu tu tuan-tuan, kalau saya ada waktu tu, tahu saya kata apa kat dia? Saya kata, okey. Baiklah tuan-tuan, tunggu lagi. Tapi subhanallah, Mus'ab bin Umair kata apa? Mai duduk tepi saya. Tuan, apa kata saya bagi cadangan? Tuan duduk tepi saya cerita. Kalau tuan rasa suka dengan apa yang saya cerita, tuan ikut. Kalau tuan rasa tak suka, saya tak boleh nak paksa tuan, tuan suka. Dia kata itu cadangan yang baik. Lalu tuan-tuan, dia pun tak tombak dia pun duduk. Lalu Mus'ab cerita kat dia tentang Islam, bacakan ayat Quran. Tuan-tuan, Sayyidina Mus'ab bin Umair ni kelebihan dia pandai baca ayat Quran. Orang yang cerita kisah ni, dia kata, bila waktu dia dengar Mus'ab cerita tu, dia kata, aku tengok raut wajahnya dah bersinar dan berseri-seri sebelum dia bercakap lagi. Dia tak respon apa lagi. Dia dengar je. Waktu tu muka dia dah berseri-seri. Tanda bahawa hidayah Islam dah mula masuk dalam diri. Tuan-tuan, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, alangkah indah dan cantiknya. Macam mana agaknya aku nak masuk dalam agama ni? Dia kata, mandi, bersihkan diri kamu, kemudian mai, ucap 2 kalimah syahadah, kemudian solat 2 rakaat. Dia pun cepat-cepat balik mandi, tukar baju. Mai tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 2 rakaat. Habis solat, tahu dia kata apa? Dia kata, kat belakang sana ada kawan saya seorang ni. Dia tu punya terror, kalau dia boleh masuk Islam, semua daripada kaum dia, tak ada seorang pun daripada kaum dia, semua garanti dapat masuk Islam. Tuan-tuan tengok Usaid bin Hudayr. Tak tunggu nak pergi dulu tuan. Dia tak tahu nak cerita apa. Dia baru masuk Islam ni. Yang dia tahu takat 2 kalimah syahadah, Fatihah, tak boleh jangan. Tahu dia duk kira apa? Dia duk kira nak tarik siapa lagi untuk masuk Islam. Kita ni Islam daripada kecil tuan. Daripada kecil kita Islam tuan. Berapa ramai orang yang bukan Islam yang kenal Islam dari kita. Berapa ramai? Cakap dengan siapa?
Tak ada siapa. Tuan-tuan ingat Islam bukan kita semua. Kalau para sahabat Nabi SAW dulu panggil macam kita lah ni, Islam tak sampai ke kita kat sini tuan-tuan. Dia bukan tunggu dia cakap. Dia tolong pi tarik orang tu mai dengar untuk bercakap. Untuk orang yang gerti bercakap. Dia tolong cakap. Sebab tu kita ni tuan-tuan duduklah pada posisi masing-masing untuk dakwah. Bukan semua orang gerti bercakap. Ada orang gerti bercakap macam tong kosong macam saya lah tuan-tuan. Kan diisi pun tak tong kosong. Betul bunyi kuat tong isi tak ada. Ada orang dia tak gerti cakap tapi dia gerti buat media. Macam sahabat kita. Kan dia cakap apa pun. Tu okey ke? Dia setengah tu lena. Dia tak tu lena. Lagi habis dah. Dia tutup. Allah SWT semua. Ada orang dia tak kerja apa tu kan? Dia ada, Allah bagi dia sikit rezeki duit. Dia bagi duit untuk orang buat susun program-program keagamaan tu aja orang pada agama. Duduk pada masing-masing dan jangan duduk pelekeh masing-masing. Orang tak buat macam aku, orang tak betul nak orang ni tak ada. Nah, saya cakap, ada orang pandai pergi cakap dengan orang, pergi cakap dengan orang. Ada orang boleh cakap dengan orang muda, pergi cakap dengan orang muda. Ada orang boleh buat poster, pergi buat poster. Ada orang boleh buat bagi duit, pergi bagi duit. Duduk pada posisi mana pun buat kerja agama. Tak orang tu ajak berisi. Jangan sampai tak langsung tak ada. Tuan boleh bayang ni, kawan-kawan kita jenis sebelah rumah kita. Tadi kita keluar main masjid, malam ni ada kuliah. Kita main buka puasa tadi tuan-tuan. Ramai buka puasa tadi tuan-tuan. Sebenarnya Allah sempat. Kari, daging, nangka pula. Tuan ni, ayam goreng punya sedap. Tu tak kira lagi cucuk bom panas-panas yang dia pakai. Sampai tuan-tuan keluar awal tadi. Ramai buka puasa. Dia keluar awal tadi. Waktu dia keluar tu, kawan sebelah rumah dia, jiran sebelah rumah dia, tuan-tuan sekalian semua, isteri pakai seluar pendek depan rumah. Kawan sebelah rumah dia, dia pakai seluar pendek, isteri tak pakai tudung. Sebelah rumah dia, dia nak main buka puasa, nak main duduk dalam masjid, sakit nak dengar kuliah. Kawan sebelah rumah dia, jiran sebelah rumah dia, tak tutup aurat lagi. Bukan cerita puasa. Aurat pun tak tutup. Apa kita buat? Kita buat apa? Nasihat. Dah. Ajak. Dah. Payah Ustaz. Nak ajak pun susah Ustaz. Kalau ajak tu belum tentu nak main. Tuan-tuan, kita dah conclude sendiri yang dia tak main. Kalaulah tuan-tuan sekalian Usaid bin Hudayr ni, kalaulah Mus'ab bin Umair buat sangkaan yang sama kepada Usaid bin Hudayr, peristiwa hijrah tak berlaku. Main ni, dia ikut tak tahu ni. Tapi cakap dulu. Tuan duduk Ustaz, kalau tuan suka tu dengar, kalau tuan tak suka tu saya tak boleh nak pasal tuan suka. Kita kata apa? Ayah Ustaz nak cakap dengan dia, dia dah berkarat Ustaz. Polis tak jalan Ustaz ni. Kenapa hemul terpung bawa dalam nak gosok-gosok tak jadi. Tuan-tuan, sekolah kita dah kumpul siap dah. Saya risau satu ya tuan. Nanti dekat akhirat, kita ni macam orang tenggelam. Tuan-tuan tahu ada orang tenggelam. Orang yang lemas. Dia akan tarik apa saja yang boleh menyelamatkan dia. Bahkan kadang orang yang nak selamat dia tu, dia tarik orang tu tenggelam. Dia lah, tu orang yang lemas. Nanti dekat padang mahsyar, orang semua macam orang lemas dan dia akan tarik siapa saja yang boleh menyebabkan dia nanti selamat daripada neraka. Boleh jadi tak waktu tu tak akan jumpa jiran sebelah rumah kita tu. Kita akan jumpa kawan kita kat pejabat tu yang sampai hari ni aurat tak tutup tu. Yang dia baik dengan kita. Baik kita. Dia boleh berhujah depan Allah. Dia kata, ya Allah, dulu waktu hidup kat dunia kawan saya ni sebelah rumah ni, dia AJK masjid ya Allah. Ya Allah, dia rajin pergi masjid petang-petang. Dia suami isteri naik motor pergi sama-sama masjid. Dia lalu depan rumah saya. Ya Allah, kami hari ni suami isteri kena masuk neraka. Ya Allah. Dia ni langsung tak pernah ajak. Kodlah sekali nak beritahu kat saya, kata ada kuliah, ada ceramah, ada nasihat ke apa, dia sepatah kita bilang. Ya Allah. Kalau hari ni kami nak beranak, kami suami isteri kena masuk neraka, ya Allah, depa ni dulu bagi azab dulu, pasal tak pernah ada nasihat. Dia berlepas ya tuan-tuan. Berlepas dari dia. Tapi memang kita tak ada jawapan. Boleh jawab ke Allah tu. Payah Allah nak cakap dengan dia, semang dengan dia payah. Nak cakap tak lagi? No. Kita cakap pun.
Tapi kalau kita dah cakap, kita dah kata dekat dia, jom malam ni dah masjid, jom malam ni kuliah kat masjid. Dia kata kita standard lah, kita apa, tak apalah, hampir lah dulu. Esok kita kata lagi, jom pergi masjid malam ni, tak apa, hampir lah dulu. Baik, hari ketiga kita keluar-keluar, dia nampak kita keluar, dia lari sembunyi belakang kereta. Malah dia jumpa kita. Tak apalah tuan-tuan, nanti pergi depan Allah nanti dia kata apa? Bila dia ungkit benda ni, kita jawab, aku dah ajak, tapi dia yang tahu. Selesai. Untuk tengok, ya Allah, hebat dia. Usaid bin Hudayr kata apa? Tapi kalau aku nak pergi habaq, nak dakwah dekat dia, sakit katoi lah, pasal dia yang suruh aku main ni. Sa'ad bin Mu'az jadi dia yang suruh saya main sini. Kalau saya pergi habaq kat dia, macam mana hang pergi jumpa dekat depan tu? Pergi jumpa dah. Lepas tu hang kata apa dia? Saya masuk Islam. Dia kata hang ni mengarut tak boleh pakai. Aku semua hampir taruh hang ikut dia pasal-pasal. Jadi payah. Akhirnya dia buat apa? Dia berlakon macam tak ada apa-apa jadi kat dia. Dia pergi jumpa balik dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia panggil Helah. Dia pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata apa Mu'az? Macam mana pergi jumpa tadi? Dia kata jumpa lah. Sampai Allah SWT. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, habaq apa dia? Aku habaq macam mana yang hang suruh habaq tu habaq. Dia kata apa? Dia kata depa dengar apa yang aku kata. Depa ikut apa yang aku kata. Baguslah macam tu. Cuma satu je aku nak habaqkan hang, wahai Sa'ad. Apa dia? Hang tahu tak Bani Harithah? Bani Harithah tu, depa punya bara dekat sepupu hang tu. Usa'ab bin Sa'ad bin Zurarah tu, depa punya bara kat dia hantar, depa nak pergi pukul dia. Dia nak pergi bunuh dia. Kalau dia terbunuh tu memang malu muka hang tahu. Pasal hang ni ketua kat sini, tiba sepupu hang tu buat kerja lagu ni. Macam tu lah dia punya hilang. Dia pun jadi panik, dia pun cepat-cepat pergi nak pergi jumpa dengan Sa'ad bin Zurarah ni. Elok dia sampai dia tengok depa dua orang duduk relax, dia tak apa, dia kena getah dalam tu ni. Tujuan dia tu, dia nak tarik supaya kau dengar dia. Helah. Dan tengok macam mana yang berlaku. Tuan-tuan kenal tak nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni lupa pula nama dia Allahumma salli ala sayyidina. Dia ni tuan-tuan orang hebat, orang kaya. Dia perniagaan dia banyak. Satu hari, langsung tak keluar nama dia. Sahabat dia ni tuan-tuan, dekat rumah dia tu, dia ada satu berhala dia yang dia sangat jaga dia. Polis ada berhala dia. Dia sangat jaga ada berhala, dia bagi makan berhala, bagi buah-buah apa semua. Orang tu kan makan dia. Jadi saya dulu saya pergi sekolah dekat kampung saya ada seorang tu dia ada depan berhala kat rumah dia tu, dia bagi buah apple, buah uri apa. Kami pergi sekolah panas kan. Kawan saya kata apa buah uri dia kata. Dia diam. Dia makan buah uri tu. Dia berapa hari dia kena ambil perah buah uri tu kan lah. Kau tu buah uri plastik. Dia kata hari ni dia kata Tuhan dia pada tu dia tipu dia. Allah saya kata. Jadi subhanallah. Dia ni tuan-tuan, dia jaga dia punya, Allah saya sebab dia punya berhala dia. Satu hari, kawan dia dah masuk Islam. Dia kata macam mana aku nak bagi dia ni masuk Islam. Dia ni bukan jenis anti-Islam apa. Tak, dia ni jenis orang berniaga ni. Siapa pun dia layan, tapi dia tak mau masuk Islam. Dia pun pergi pelan-pelan rumah dia tanya, mana abang pergi nak? Abang pergi kerja. Tak boleh nak tumpang sat tu, letih balik tak. Dia balik perang Badar. Masuk rumah tuan-tuan, saya buat apa dia buat? Dia senyap-senyap dia pergi kat tempat berhala tu, dapat pengetahuan sikit tu, dia pecah-pecah berhala. Lepas tu, dia pun lari-lari cepat-cepat lari keluar. Bila si isteri ni keluar-keluar, nak pergi jamu ayak dia tu, lama pun nak pergi kau ni, pergi tengok berhala dia pecah dia gerak. Dia kata, dia sampai hati buat kat kami macam ni, kami tak pernah kacau agama hang apa semua. Dia pun keluar tuan-tuan, dia keluar, tunggu suami dia balik. Dalam keadaan dia menangis kat rumah, nak telefon tak ada tu. Tunggulah suami dia balik. Pasal apa duk menangis depan rumah ni? Dia kata, ni kawan kita ni boleh main pecah kat berhala kita pun pada patut buat macam ni pun. Dia pun marah. Dia pun nak keluar pergi nak marah. Dalam perjalanan nak pergi tu dia terfikir. Dia kata,
kain sutra lah, bagi dia makan apa semua. Dengan harapan dia jaga aku. Tapi bila orang lain pukul dia sampai pecah, diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga, macam mana dia jaga aku? Hendaknya akhirnya dia masuk Islam dan jadi seorang sahabat Nabi SAW dan saya. Tuan-tuan, helah, cari helah. Helah ni bukan pasal apa, nak bagi kau tumai je. Dia pun main-main, dia kata aku kena kata dah hari ni, subhanallah. Dia kata Allah Musa Jimat, dia kata, hendaknya dah sampai dah. Dia pun kata lah, dia kata, wahai Abu Umamah, dia kata. Abu Umamah tu As'ad bin Durar. Dia kata, kalaulah tak kerana kita ni ada hubungan keluarga nasihat aku, tak suruh dia ni main di Pahang. Pasal apa berani main masuk kampung kami duk buat benda yang kami benci ni. Lepas tu Musa bin Umar kata dia. Dia kata, tuan, apa kata tuan duduk tepi saya ni saat? Dia buat macam mana tadi lah. Dia kata, subhanallah, bercakap je beberapa ayat Al-Quran tu hidayah masuk ke dia. Bila dapat hidayah tu tuan tahu dia buat apa? Dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Dia beritahu dekat ni, Mus'ab ni. Dia kata kat As'ab bin Zurrah dan Usaid bin Hudain. Dia kata apa? Mereka tu tengah berimpun kat sana. Kaum pun sedang berimpun kat sana. Saat aku nak pergi jumpa dia. Tuan-tuan, ni cerita tak belajar apa lagi ni. Dia pun berjalan pergi dekat kaum dia. Dia kata, tuan-tuan, Allah salli ala Muhammad, hai Bani Abdul Ashal. Dia kata, macam mana kamu kenal aku ni? Dia duduk beribat tinggi. Hampa kenal aku ni macam mana? Oh, kamu ni pemimpin kamu ni orang yang hebat, kamu ni bijak laksana lah, tak ada orang yang tajam fikiran lebih daripada kamu. Kamu orang yang istimewa, macam-macam dia puji kepada Sa'ad bin Mu'az. Tahu Sa'ad bin Mu'az kata apa? Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, mulai hari ni, ni tiba-tiba ini. Tapi main muka lain lah. Dia orang yang berbalik hadis ni cerita. Mai waktu dia berjalan, mai kat kaum dia, tak sama muka dia macam waktu dia nak pergi tadi. Dia nak pergi tadi muka dengan peroi satu macam. Balik di muka cernih tak. Lepas tu orang Islam Allah bagi tuan-tuan. Dia seri muka. Tadi ada juga kuih seri muka. Dia bukan yang tu. Yang tu, saya patang tengok seri muka tu nampak sedap. Tapi Allah bagi ke orang Islam ni berseri muka dia. Seri kan? Bercahaya, nur. Sebab apa? Yang pertama sebab iman. Orang yang ada iman dia akan ada seri wajah. Lepas tu orang munafik tuan akan tengok bila orang tu dia jadi orang munafik, dia akan hilang seri wajah. Yang kedua tuan-tuan, Allah salli ala Muhammad, pasal apa? Pasal solat. Orang solat ada seri wajah. Orang tak solat hilang seri wajah tak besar. Yang ketiga tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal wudu. Orang Islam rajin wudu, Allah akan bagi seri wajah. Lepas itu wudu tu bagi sempurna. Idza adullukum ala ma yaqullahu bil khata wa yaqu bi darajat. Mau kata aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat di kalangan kamu. Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, bahkan Rasulullah kami nak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu ala al-makarih. Kamu perelokkan, sempurnakanlah wudu dalam keadaan kamu sukar walaupun sukar. Kita ni Allah bagikan nikmat. Ayatnya sahabat tanya Rasulullah, kamu kenal kami ni kamu kenal. Macam mana kamu nak kenal umat kamu yang main lepas pada ni? Nanti dia umur kiamat ni, Nabi nak kenal kita ni macam mana? Kata Nabi SAW, aku kenal dia dengan anggota mereka yang bercahaya disebabkan wudu-wudu mereka yang sempurna. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bila wudu dia elok suruh wudu bagi lebih-lebih. Pasal nak nanti bercahaya tu. Kita Allahumma salli ala sunat sapu kepala ni wajib. Waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafi' famsahu bi ru'usikum. Sapu kepala. Mazhab Syafi'i memadai 3 rambut, 3 helai. Tapi mazhab Syafi'i juga sunat menyapu keseluruhan kepala. So, dalam kitab fiqh sebut Nabi buat macam ni. Tahu ujung jari sama ujung jari ni, sapu daripada depan, tolak balik ke belakang. Bagi bercahaya, nanti Nabi nampak. Kita je nak cuit-cuit je tu. Jadi cahaya tu apa? Panjang. Tolak situ. Ya.
tahu tu kan balik tu geng-geng masjid Al-Mukhlis. Bagi siapa bagi percaya Sayyidina Abu Hurairah Nabi kenal kita dengan wuduk. Yang berikutnya percaya wajah ni apa kan? Pasal dia mulai. Nah, orang rajin ke mulai wajah dia akan berseri. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia jumpa kaum dia kata apa? Mulai hari ini aku haramkan kamu sekalian semua untuk bercakap dengan aku, lelaki atau perempuan. Lelaki ke perempuan ke siapa pun aku tak izin untuk bercakap dengan aku. Kecuali apa? Kecuali bila dia mengikuti Allah dan Rasul. Hari ini dia perintah semua kaum dia untuk masuk Islam. Dan semua mereka masuk Islam pada hari itu juga. Dan Allahumma salli ala sayyidina kecuali seorang. Nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usyairim nama dia. Usyairim ni tuan-tuan dia tak masuk Islam betul. Dia masuk Islam waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud tu tuan-tuan dia masuk Islam, subhanallah. Elok masuk Islam, terus masuk perang. Tak ada nak belajar Fatihah, tak ada nak belajar semayang, tak ada nak belajar wuduk, tak ada belajar apa. Baru masuk Islam, terus perang. Masuk perang, syahid. Mati terus. Syahid. Nabi kata, amal sikit, tapi ganjaran banyak. Tu dia. Takdirnya dia tak masuk Islam zaman tu. Tuan-tuan, jadi satu kampung masuk Islam, tuan-tuan, subhanallah, start daripada tu, satu kaum, satu kampung masuk Islam. Sampailah musim haji tahun berikutnya. Tahun berapa belas? Tahun 13. Tahun 13 kenabian. Bila masuk tahun ke-13 kenabian, mulalah satu kelompok, satu rombongan mai untuk pergi berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa baiat Aqabah kedua. Berapa orang? 72 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 72 orang, 70 laki-laki, 2 orang perempuan. Siapa cerita? Dia pergi sekali dengan ramai-ramai orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama dengan mereka tu bukan semua orang Islam. Termasuk orang-orang musyrik yang nak pergi berhaji. Dia ikut satu grup yang sama. Bila tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu ada seorang nama dia Abdullah bin Amr bin Haram. Dia ni pemimpin, salah seorang daripada pemimpin kaum yang ikut serta dalam berhaji, tapi dia tak Islam. Dia berkata, kalaulah Abdullah ni boleh masuk Islam, lagi kuat kita ni. Sebab dia ni orang otai. Dia pas slow-slow pergi jumpa, pergi cerita dekat Allah ni. Dia kata, kami nanti nak pergi jumpa Nabi akhir zaman. Kami nak pergi bayar dengan dia. Kami ni mai cerita ni bukan pasal apa. Pasal wahai Abu Jabir, kamu ni pemimpin daripada kalangan kami ni. Dan kami ni rasa macam tak senang lah. Kalau keadaan kamu ni macam ni lah ni. Tapi nanti ni kamu jadi kayu api lah, api neraka. Dia sound tu ya. Alah ni kamu ni kehormat lah, orang hormat. Nanti kami tak mau, nanti ke depan-depan. Nanti bila nanti kamu jadi kayu api lah, api neraka. Lalu dia pun ajak masuk Islam. Dan end up dia setuju untuk masuk Islam. Dia daripada kalangan orang yang berbaiat dalam perjalanan nak pergi tu ya. Dan dalam perjalanan pergi inilah, nak pergi ni daripada Yathrib nak pergi ke Mekah tu. Dalam perjalanan pergi inilah yang orang-orang daripada 70 orang tadi ni duduk bersembang-sembang. Kita kesian dekat Rasulullah SAW tu. Duduk dekat Mekah kena tindas, kena siksa. Apa kata kalau kita ajak dia main duduk dengan kita di Yathrib tu dah. Cetusan idea. Di kalangan mereka. Nanti bila sampai sana, kita pergi jumpa Nabi SAW untuk buat deal pertemuan kita. Ada orang yang pergi cerita kat dia, offer dekat Nabi, jom mai duduk dengan kami dekat Yathrib Rasulullah, kami jaga kamu. Ada Allah SWT. Itulah tuan-tuan, yang endingnya, bila disebutkan kepada yang begitu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menyusun satu susunan perkataan yang menjadi konten bai'ah Aqabah kedua. Salah satunya ialah untuk menjaga Nabi SAW. Dan daripada situlah tuan-tuan, subhanallah, akhirnya Allah SWT
mereka semua masuk Islam, mereka semua setuju untuk menjaga Nabi SAW, dan akhirnya tuan-tuan membawa kepada hijrahnya para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu bulan Zulhijjah, bulan Muharram, para sahabat mula berhijrah, pekat-pekat keluar adalah secara senyap-senyap untuk berhijrah ke Yaman. Kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat, semua orang senyap-senyap untuk berhijrah kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa pedangnya, pergi tawaf 7 pusingan dalam keadaan khusyuk. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Pergi tawaf dalam keadaan senyap, pergi tawaf dalam keadaan khusyuk, kemudian dia pisau dekat orang-orang yang duduk dekat situ. Siapa yang nak mak dia menangis kehilangan anak, siapa yang nak isteri dia jadi janda, jadi balu, siapa yang nak anak-anak dia jadi yatim piatu, mai jumpa aku kat balik bukit. Senyap ding, siapa pun tak berani nak kata apa. Sayyidina Umar lah. Dan Sayyidina Muhammad. Tapi dalam satu riwayat yang lain cerita Sayyidina Umar bergerak ke sana dengan 20 orang. Salah seorang daripada nama Ayyash bin Abi Talha. Ayyash bin Abi Talha ni dia adik-beradik dengan Abu Jahal. Sampai dekat Quba, Abu Jahal tahan. Ayyash nak pergi mana? Nak pergi hijrah. Dia dah hantar dah jadi apa kat mak hang kat kampung tu. Apa dia? Dia dah nazar dia tak mau sikat rambut dah. Dia nazar nak duduk tengah panas sampai tak mau masuk dalam rumah. Dia nazar tak mau makan apa-apa dah. Kata Ayyash dekat Sayyidina Umar, wahai Umar, boleh tak saya nak balik saat jumpa mak saya? Sayyidina Umar kata, tak ya, ni semua menipu, semua nak tangkap kamu ni. Tak, saya nak jumpa mak saya saat. Aku nak bagi tahu kat kamu, wahai Ayyash, mak kamu tu nanti kutu dia naik atas kepala dia sikat rambut dia. Sayyidina Umar sebut dalam kita ni. Nanti bila dia tak tahan panas nanti, dia akan masuk dalam rumah dia. Dia lapar, dia makan. Dia pernah makan je. Kita tak, aku nak jumpa Sat je. Dia tengok. Kalau nak balik juga, naik lah unta aku tu. Yang paling mahal tu. Balik cepat-cepat lagi. Kalau hang rasa macam mereka nak pangkat, apa tak balik biasa. Kata Sayyidina Umar. Dia pun tuan-tuan ikut jalan. Yang Abu Jahal ikut belakang sekali. Sampai separuh jalan, Abu Jahal buat pangkat dia. Trik dia. Dia kata, Ismail kita tukar kereta saat aku terangi nak naik kereta hang tu kurang lebih tu. Aku terangi nak naik lah kereta baru hang tu. Boleh tak kita terangi naik saat? Dia pun turun daripada unta dia. Dia pun tangkap dia. Dia pun ikat-ikat. Dia pun balik ke Mekah. Dia pun kata, inilah bagaimana kita patut lakukan kepada orang-orang bodoh daripada kalangan kita. Macam mana kami lakukan kepada orang yang bodoh daripada kalangan. Dia tertahan tak boleh nak pergi. Tuan-tuan, ada seorang suami, sepasang suami isteri. Nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah sebelum sampai kepada perjanjian Aqabah yang kedua, mereka dah mula bergerak keluar dan dia di antara orang yang terawal keluar. Sampai tuan-tuan dekat dengan sempadan, tiba-tiba kena tahan. Keluarga Abu Umamah Bani Asad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, keluarga Ummu Salamah pula tuan-tuan sekalian ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang satu keluarga pun bani yang sangat terhormat yang melayan orang-orang yang melaksanakan ibadat haji. Keluarga Ummu Salamah kata apa? Wahai Abu Salamah, kalau hang rasa hang nak pergi hijrah, hang pergi seorang-seorang. Tak usah melibatkan anak perempuan kami. Ni anak perempuan kami. Dia tarik Ummu Salamah naik kali. Abu Salamah, dia ada baby, seorang baby duduk dekat dalam pangkuan dia pada. Dia pun 3 beranak lah. 2 suami isteri dengan anak baby seorang. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu keluarga Abu Salamah pula kata, dia kata, oh, kami hilang anak lelaki-lelaki kami. Hang nak balik dengan anak perempuan hang? Lagu tu je. Tu budak tu pergi kat kami. Budak tu pergi kami. Mereka berebut tarik budak tu tuan-tuan. Dalam kitab ni cerita
Allahumma salli ala sirah nabawiyah ni Ar-Rafiq al-Mahkum karangan Allahumma salli ala Syekh Rahman Barafuri. Dia cerita sampai tercabut tangan budak baby punya berebut ataupun patah tangannya. Lalu tuan-tuan pakat bawa balik yang keluarga Abu Salamah bawa balik anak baby tu, yang keluarga Ummu Salamah bawa balik Ummu Salamah, yang Abu Salamah pergi seorang-seorang hijrah. Saya tak tahulah tuan-tuan, kalau kita lah, kalau jadi macam tu, tak apalah, nantilah kita fikir lagi, kita bincang-bincang lagi. Ni anak sampai jadi macam tu, isteri rumah. Tapi dengan hijrah Nabi perintah, pergi tuan. Yang Ummu Salamah dia menangis hujung kampung sampai setahun. Kesian dekat dia tuan-tuan. Orang bagi balik baby tu kat dia dan akhirnya dia berjalan seorang pergi. Berjalan seorang sampai tuan-tuan dalam perjalanan Nabi tu jumpa dengan Osman bin Talha. Dia kata, Nabi mana ni seorang-seorang ni? Nabi mana ni? Nabi kat suami aku lah dekat Madinah sana. Jom main naik. Dia pun naik untuk dia bawa pergi sampai kat Kubah, tinggal kat Kubah. Tuan-tuan nak cerita macam mana susahnya hijrah Nabi dan para sahabat. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai para sahabat semua pekat keluar dah tuan-tuan, yang tinggal hanya keluarga Nabi SAW dan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Duk tunggu bila lah perintah nak main. Yang Sayyidina Abu Bakar bertanya, bila Rasulullah, bila lagi ni, belum sampai perintah lagi. Yang Pak Wali semua pekat duk pergi dah. Dia bergerak macam tengok, bila lah kita nak pergi ni, Nabi tak pergi lagi. Lalu tuan-tuan, Allah SWT satu hari kata Sayyidina Aisyah, Nabi SAW main tengah-tengah hari. Waktu yang orang tak pergi rumah orang. Nabi sampai, dia berkata, Sayyidina Bakar kata, perintah dah turun nanti. Perintah dah sampai nanti. Lalu tuan-tuan, Allah SWT, Nabi SAW main, kata, Allah telah bagi perintah. Isyarat dia, malaikat Jibril beritahu kat Nabi, malam ni kamu jangan tidur di tempat kamu tidur. Itu isyarat kata sampai waktu-waktu hijrah. Lalu saudara jemaat Nabi SAW pun beritahu kat Sayyidina Abu Bakar, okey, masa waktu kita pergi. Sayyidina Abu Bakar pun dah siap dah, unta dia, barang perbekalan semua siap dah, ready dah, tunggu nak pergi dah. Soalan yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW, Rasulullah, apakah saya bersama dengan kamu? Ni saya pergi sekali kan ni? Kata dia, saudara jemaat kata, dia tak tahu macam mana kita tahu. Kita tahu lah. Kita tahu, kata Nabi SAW akan pergi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Apakah saya akan menemani kamu Rasulullah? Rasulullah kata, ya Allah, seronok sangat. Excited sangat lah. Siap. Nabi SAW pun balik rumah dia. Malam tu Nabi SAW pesan kat Sayyidina Ali untuk tidur kat tempat dia. Pakai ke selimut Hadrami warna hijau tu. Tidur kat situ. Sayyidina Abu Bakar pun standby kat rumah apa semua dah siap tadi dah perancangan dah. Dah bincang semua siap dah. Kemudian tuan-tuan, mai 11 orang daripada orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda yang siap semua pegang pedang, bagaimana diperintahkan oleh parlimen mereka yang bincang nak bunuh Nabi SAW, berimpun depan rumah Nabi SAW. Macam mana nak keluar ni? Nabi SAW pun baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat ke-9. Tuan-tuan semua pakai hafal surah ni. Tahu pasal apa? Yang paling banyak kena tuan-tuan sekalian baca surah ni, tuan-tuan tahu siapa? Kastam dekat Pulau Langkawi. Dia pilih Al-Qur'an, Al-Qur'an lah, apa macam-macam tu. Dan nak keluar kita sekali kastam tahan pula. Waja'alna min baini aydihim. Dia tuan-tuan dari tu kastam buat mengantuk sangat. Kita tahu lah. Kata, subhanallah. Nabi SAW baca, dia pun mengantuk sampai pegang pedang ni semua jatuh. Lalu tuan-tuan, subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW pun keluar ambil pasir, boleh letak atas kepala-kepala mereka. Mai ada seorang pakcik tua lepas pada tu. Ni apa dah tidur sini apa? Kami sedang tunggu Muhammad. Aku nampak Muhammad keluar lah tadi ni. Yang apa duduk lena depan dia rumah dia apa? Dia kata, pakcik ni kami tak nampak pun. Dia pun jenguk tengok dekat dalam rumah Nabi, tengok ada orang duduk tidur. Duduk ada. Pakcik ni saja buat cerita lah. Betul-betul lah buat. Tuan-tuan, tak kena saja Allah nak bagi lengah dia sampai pagi baru dia pergi tengok balik. Tengok balik pagi tengok yang bangun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tahu kata dia pada itulah diperdaya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang di perancangan Allah yang lebih sempurna, lebih baik.
Tentu ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertamanya asbab dan hikmah. Hikmahnya berlaku hijrah Nabi SAW. Asbabnya berlaku beberapa tahun sebelum daripada itu. Sama juga kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, berapa banyak asbab yang berlaku dalam hidup kita yang menyebabkan hikmahnya kita boleh berada dalam masjid hari ini. Jadi kita jadi orang baik ni bukan sebab kita baik, tuan-tuan. Dan bukan saja takdir Allah kita nak jadi orang masjid ni. Mungkin dulu kita pernah minta posting ke mana-mana tapi kita tak dapat posting tu. Sampai mak ayah kita kata apa, awak dah pergi jauh sangat. Tempat tu orang mak jauh ni, bawa apa semua. Rupanya dulu yang kita tak suka tu rupanya menyebabkan kita lagi duduk tak masjid lah. Ada asbab, ada hikmah. Yang keduanya tuan-tuan, ada usaha. Kena ada usaha. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah tu tuan-tuan, Nabi SAW buat apa? Boleh je Allah nak bagi Nabi SAW peling. Macam mana berlaku peristiwa Isra' Mi'raj malam yang sama je, boleh je. Betul kan? Tapi usaha nak menunaikan perintah Allah. Sekarang kadang kita nak berhijrah, kita kena ada usaha. Yang ketiganya tuan-tuan, subhanallah SWT, ada doa dan tawakal. Kena ada doa, kena ada tawakal. Penyerahan diri sungguh-sungguh pada Allah dalam kita nak berhijrah. Tak ada lagi kata Nabi SAW, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihad wa niyat. Tak ada hijrah lagi yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Kita lain nak berhijrah apa daripada buruk kepada baik je. Kita jadi orang baik ya tuan-tuan. Dan setiap perbuatan kita nak jadi orang baik ni kena ada doa, kena ada tawakal yang kuat. Yang berikutnya hikmahnya tuan-tuan sekalian ialah subhanallah, tengok macam mana perjalanan Nabi SAW nak berhijrah ni. Dia ada companion, dia ada sahabat. Kita nak berhijrah, nak jadi orang baik, kita kena ada sahabat yang baik. Sahabat tu mungkin isteri kita, mungkin mak kita, mungkin kawan kita, mungkin suami kita, siapa saja, mungkin kawan siapa saja yang jatuh bangun kita sama-sama. Yang kalau nanti kita berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan apa saja yang nak kita lalui waktu kita nak berubah jadi baik ni, dia akan ada bersama dengan kita. Dia akan pertahankan kita. Dia akan jadi backup kita. Dia kalau kita jatuh, dia yang pegang tangan kita untuk bagi kita berdiri. Kalau kita lemas, dia yang capai tangan dia akan terjun sama untuk angkat kita daripada lemas tersebut. Ni kawan dia kena ada dalam hidup kita. Siapakah Sayyidina Abu Bakar dalam hidup kita? Kena cari orang tu. Sebab kalau tanpa dia tuan-tuan, kita tak akan mampu untuk berjaya mengharungi ujian-ujian dan kadang kita nak berubah untuk menjadi lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan berhijrah dan akan terus berhijrah, menambah baik amalan-amalan kehidupan kita, yang buruk jadi lebih baik, yang baik jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan segala amalan kita yang kita korbankan ini akan dipandang oleh Allah SWT. Dia akan menjadi kebaikan kepada kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah jadi manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap lah. InsyaAllah belajar sikit 10 minit je. Sejam 10 minit. Lego nak. Kau boleh lagi ke? Boleh lah tuan-tuan, tunggu lah. Saya nak boleh lebih. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Selagi tuan-tuan nak balik dekat luar sana, kami buat kutipan ataupun jualan wakaf untuk pembangunan, pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Saya sedang bangunkan Ma'had dari 2 fasa. Fasa pertama masjid dan asrama pelajar. Yang kedua, fasa kedua ialah rumah warga emas dan juga rumah guru dan kaki tangan. Kos keseluruhan mencecah 5 juta ringgit. 5 juta. Jadi subhanallah, saya semak sekarang ni kami berjaya untuk kutip sekitar 1.8 juta lebih kurang. Banyak lagi yang kita perlukan. Jadi tuan-tuan, saya Allah semangat, dan kami nak bangun kat situ pusat pengajian Allah semangat kitab Turath moden, masuk macam pondok moden. Kita ada Ma'had Tafiz kita di Kedah, di Bandar Baru. Yang ni kami nak buat Allah semangat. Allah semangat pusat pengajian pondok moden lah di belakang. Jadi kami buat jualan kat luar sana, satu lot RM50. Tuan-tuan boleh bayar cash ataupun tuan-tuan boleh online banking kan. Dan semua tuan-tuan yang bagi wakaf, kami hadiahkan buku ni. Buku ni buku himpunan solat-solat sunat daripada sunnah Nabi SAW mengikut mazhab Syafi'i. Ada 22 solat-solat sunat dengan kaifiat-kaifiat dia, kelebihan-kelebihan dia, cara dia, doa dia, bayar Quran, semua komplit. Dan ada juga kat sini sujud tilawah, ada nak qada solat,
ada berapa lagi tambahan-tambahan maklumat yang kita boleh dapat yang kita berikan secara percuma kepada tuan-tuan yang memberi wakaf, dan sijil wakaf juga kita sediakan kat luar sana. Tabung juga kita sediakan, kalau tuan-tuan nak bagi apa yang tuan-tuan suka, insya-Allah mudah-mudahan dia jadi manfaat pada tuan-tuan dunia dan akhirat insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.